berikan orang itu ruang dan peluang untuk memahami Islam. Mudah-mudahan Islam yang indah, kerana Islam itu datang daripada Allah yang Maha Indah, akan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah sebaik saja kita dapat mengamalkan Islam dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita juga akan menjadi indah. Mungkin ada ujian, mungkin ada cabaran-cabaran yang mendatang, akan berlaku suatu perkara yang kita tidak inginkan, kita tidak jangkakan, kita tidak minta. Tetapi insya-Allah dengan iman segala-galanya akan bertukar menjadi kebaikan. Selalu dikatakan hidup ini tidak selalu indah, kerana disitulah keindahan hidup. Hidup ini tidak selalu indah, kerana disitulah keindahan hidup. Kita dalam hidup kita ni, ya, ada cuaca yang pelbagai. Ada musim panas, ada musim hujan, ada musim dingin, ada musim-musim. Dengan adanya musim-musim inilah, ya, kita tengok tanah menjadi subur, ya. Ada masanya bunga boleh berkembang dan sebagainya, kerana ada pertukaran antara musim-musim ini. Walau bagaimanapun, mudah-mudahan apa jua yang berlaku di luar diri kita, tetapi yang tetap kita pertahankan, tetap kita jaga, tetap kita suburkan, ialah apa yang berada di dalam hati kita, insya-Allah. Pada pagi ini saya diamanahkan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan atas satu tajuk, iaitu cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah saya ada slide, tetapi laptopnya belum datang. Jadi bila laptop datang terus je kita isi. Tapi sebelum laptop datang, kita gunakan kaedah yang konvensional biasalah, ya, insya-Allah. Baik. Sebagai permulaan saya nak cerita satu cerita yang berlaku kepada seorang wali Allah bernama Bishr Al-Haris. Bishr Al-Haris ini terkenal, kalau kita tengok Bishr Al-Khawfi, ya, dia seorang wali Allah, seorang yang terkenal, ya, dengan sikap warak dan seorang ulama, ya. Pada satu ketika seorang sahabatnya datang kepada Bishr Al-Khawfi, dan sahabat itu dalam niatnya, dalam programnya, dalam perancangannya hendak melakukan ibadah haji yang kedua. Ibadah haji yang kedua, iaitu selepas ibadah haji yang wajib, iaitu ibadah haji yang sunat. Dia telah mengumpulkan 2,000 dirham. Dia dah kumpulkan duit 2,000 dirham. Kemudian sebelum dia pergi mengerjakan haji, dia pun minta pandangan, sebab Bishr ni memang terkenal sebagai seorang yang wali Allah, orang yang soleh. Maka selalu diminta pandangan dan juga nasihatnya sebelum melakukan apa sesuatu. Maka dia berkata kepada Bishr, aku ada 2,000 dirham dan aku nak gunakan untuk mengerjakan ibadah haji. Bishr bertanya pula kepada dia, apa yang kau kejarkan ketika kau nak pergi haji ni? Apa yang kau inginkan ketika kau nak ibadah haji ni? Apa kau inginkan melepaskan kerinduan kepada Kaabah, Baitullah, kerinduan kepada makam Rasulullah, ataupun kau nak mencari keredaan Allah? Ditanya, ya. Dia kata, sahabatnya kata, aku nak pergi haji kali ini, aku semata-mata untuk memburu keredaan Allah. Maka Bishr berkata, kalau kamu boleh dapat keredaan Allah tanpa kamu pergi ke Baitullah ataupun mengerjakan haji, kamu tak. Kamu duduk dekat rumah je, tapi kamu dapat keredaan Allah. Kamu nak? Dia kata, cuba ceritakan kepada aku, ya. Kamu gunakan 2,000 dirham itu untuk membantu orang yang berhutang, selesaikan. Untuk membantu orang yang sedang kelaparan, beri bantuan. Untuk bantu anak yatim, orang-orang yang sedang memerlukan, kau gunakan 2,000 dirham itu untuk membantu, ya. Kau akan dapat keredaan Allah, ya. Dan itu lebih utama daripada mengerjakan haji buat kali kedua. Jadi sahabat dia kata, bila datang menung itu, sahabat dia kata, nampaknya aku nak pergi juga Mekah ni. Tak boleh tahan, ya. Itulah kemudian Bishr Al-Khawfi berkata, kalau suatu pendapatan itu datang daripada jalan yang tidak bersih, dan juga kalau dalam hati kita ni ada lagi keinginan hawa nafsu, maka dalam beribadah pun kita akan mementingkan diri kita sendiri. Dalam ibadah pun kita akan mementingkan diri kita sendiri. Yang mana suka pada kita, yang mana bermanfaat pada kita, kita nak itu.
bukan sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada orang lain, walaupun dalam kita memberi manfaat kepada orang lain itu pahalanya lebih tinggi daripada apa yang kita buat. Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi dalam nada yang sama dalam sebuah buku mengatakan bahawa satu ataupun sampai 2/3 orang yang mengerjakan haji setiap tahun adalah mereka yang mengulang saja, ya. Padahal ketika merumpaskan dari segi aulawiyat ataupun dari segi prioritinya, ya, kata Dr. Yusuf Qaradawi, lebih ramai lagi, lebih banyak lagi orang yang memerlukan, ya, orang Islami, umat Islami ada yang kelaparan, ada yang kemiskinan, ada pusat-pusat pendidikan yang tertiada yang lebih memerlukan dana daripada mengerjakan haji buat kali kedua. Jadi inilah sebagai intro saya untuk membuat satu singkapan bahawa dalam memburu cinta Allah ini, dalam memburu cinta Allah ada satu cinta yang lain juga yang penting, iaitu cinta kerana Allah. Cinta Allah ni cinta direct kita kepada Allah, tetapi cinta kerana Allah ini ialah kita cintakan pertama, ya, seperti doa, ya Allah, seperti doa Nabi Ibrahim yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikan aku cintamu. Yang kedua, berikan cinta orang yang mencintaimu, ya. Dan yang ketiga, berikan aku segala sesuatu yang dapat membawa kepada kecintaanmu. Ini, ya. Jadi rupa-rupanya subhanallah, ada yang Allah minta kita, ya, sebagai bukti cintanya, iaitu cinta makhluknya yang lain, cinta orang Islam yang lain sebagai satu manifestasi ataupun satu impak, satu kesan daripada kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam membahaskan tentang hub ataupun cinta ini dalam Ihya Ulumuddin, ya, Imam Ghazali katakan bahawa seseorang itu dikatakan cinta juga kepada Allah kalau dia cinta kepada yang lain kerana Allah. Contoh, ya, seorang isteri cintakan kepada suaminya kerana suami itu dapat membimbing dia untuk dekat dengan Allah. Artinya waktu itu cinta seorang isteri kepada suami itu cinta kerana Allah. Begitu juga seorang suami mencintai isterinya kerana isterinya telah membantu, isterinya telah memberi ketenangan dalam hidupnya, dan sebagainya. Maka waktu itu seorang suami yang mencintai isteri, yang isteri itu membolehkan dia mudah dekat ataupun beribadah kepada Allah, maka cinta suami kepada cinta isteri waktu itu dikatakan cinta kerana Allah. Begitu juga seorang murid yang mencintai gurunya kerana gurunya memberi ilmu, dengan ilmu itu dia dapat menyuluh jalannya untuk dekat dengan Allah, maka waktu itu cinta murid kepada gurunya juga cinta kerana Allah. Begitu juga seorang pemimpin, seorang rakyat yang cinta kepada seorang rakyat ataupun seorang pengikut yang cinta kepada pemimpinnya, cinta kepada ketuanya, yang ketuanya itu memimpin, mendidiknya untuk dekat dengan Allah, maka waktu itu cinta seorang murid kepada gurunya ataupun kepada pemimpinnya juga dikenali ataupun dianggap sebagai cinta kerana Allah. Waktu dalam hidup ni jangan kita subhanallah timbulkan dikotomi. Dikotomi ni bahasa tinggi, ya. Tetapi kalau kita tengok mudah aja dikotomi, jangan timbulkan krisis ataupun dilema ataupun pertentangan antara cinta makhluk ke cinta Khalik. Kamu nak kalau nak cinta saya ni, nak cinta suami ke nak cinta Allah? Saya nak cinta ketua saya cinta Allah. Tidak, tidak semestinya timbul keadaan yang terpaksa kita memilih antara cinta makhluk ataupun cinta Khalik, kerana jalan kita untuk mencintai Khalik kadang-kadang melalui jalan cinta kita kepada makhluk. Boleh faham, ya? Ada saat-saat ketika tertentu saja yang kita kena buat pilihan, sama ada cinta Allah ataupun cinta makhluk. Tapi kebanyakan keadaan dengan kebijaksanaan, dengan ilmu, kita tidak seharusnya terperangkap dengan dilema cinta ini, ya, sama ada cinta makhluk ataupun cinta Khalik. Baiklah, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, cinta seperti mana yang kita katakan, cinta adalah satu kuasa yang luar biasa, ya. Wah, ada orang kata bila subjek hari ni subjek cinta, wah ini bukan subjek saya lah, ini bukan sesuatu yang dekat dengan saya. Dah berlalu dah zaman cinta kita, ya. Sekarang ni kita nak mati ya, tinggal, ya, nak dekat dengan Allah saja. Tidak, cinta adalah satu subjek yang evergreen,
Ya, cinta satu subjek yang diperlukan, sama ada daripada kanak-kanak ataupun daripada remaja sampailah orang tua. Artinya cinta ni bukan subjek orang muda saja, tetapi yang digambarkan sekarang begitulah. Bila kita kata cinta, subjek orang muda. Tidak tetapi cinta adalah subjek kita, remaja ataupun retua, ya, sama saja. Baik, subhanallah, saya ingin tegaskan bahawa cinta ni satu kuasa yang luar biasa yang tidak ada tandingannya. Sekiranya cinta ni tepat pada masa, tepat pada siapa, tepat pada ketikanya, cinta adalah suatu kuasa yang tidak dapat ditandingi ataupun tidak dapat diatasi. Kerana cinta, orang sanggup mengorbankan segala-galanya, hatta yang paling dia sayang, iaitu nyawanya sendiri. Jadi cinta ini suatu yang sangat berharga. Orang kata bahasa muda sekarang ni, orang muda sekarang, cinta ni suatu yang sangat power. Satu yang sangat power. Ya, tengok ya bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umumnya para salafus saleh sanggup mengorbankan nyawanya untuk syahid kerana cinta Allah. Begitu juga ramai remaja, ramai orang biasa-biasa ni yang mengorbankan nyawanya, bunuh diri kerana apa? Gagal, frust bercinta, kerana gagal dalam cintanya. Ya, jadi kita lihat cinta ni satu kuasa yang sangat luar biasa. Sebab itu perlu diletakkan pada landasan yang betul. Kalau dia landasan yang salah, nanti kita akan lihat cinta itu akan memberi wajah yang buruk, kesan yang orang kata destruction, akan memusnahkan. Tetapi kalau cinta ni diletakkan di satu tempat, di satu keadaan, kepada siapa yang benar, insya-Allah cinta akan membangun. Ya? Jadi dia ada dua, construction dan destruction. Ya? Jadi kita kena jaga power cinta ini. Subhanallah, kalau kita lihat, selalu dikatakan cinta ini suatu yang suci asalnya. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihkan, ini bukan cinta Allah ini bukan cinta Rasul, ini cinta sama manusia ni. Subjek kita pada pagi ni, ingat Okey. Cinta ni lahirnya di mana? Ya. Cinta ini suatu yang sangat suci kerana cinta lahir di syurga. Lahir di syurga, cinta lahir di syurga. First, cinta yang pertama sekali di kalangan manusia sama manusia ialah kerinduan Nabi Adam AS kepada seorang teman hidup. Di dalam syurga apa semua ada, ya? Makanan, minuman, pemandangan, apa saja kemudahan yang orang kata beyond our imagination. Ya? Katalah kita imajinasi syurga ni macam ni, syurga lebih indah daripada itu. Yang tak terbayangkan oleh fikiran kita, yang tidak dapat dibayangkan oleh perasaan kita dan sebagainya. Cinta lebih hebat daripada itu. Walaupun syurga itu hebat, tetapi Nabi Adam masih lagi ada kesunyian, ada lempang dalam hatinya. Allah tahu, lalu Allah ciptakan Siti Hawa AS, dan waktu itu berlakulah cinta antara manusia yang pertama dengan lelaki pertama dan juga orang perempuan yang pertama. Betul tak? Jadi cinta ini syurga. Bila kita kata cinta ni di syurga, cinta lahir di syurga, cinta ni sebenarnya legacy atau warisan orang yang baik-baik. Sebab nak masuk ke dalam syurga adalah orang yang baik-baik, orang-orang soleh. Betul. Dan kalau kita nak masuk ke dalam syurga, kena bawa pahala. Artinya, kalau kita tepat kita gunakan cinta ni, kita sedang menyusur jalan orang-orang soleh, dan kita sedang menyusur denai-denai untuk mengutip banyak pahala, dan kita akan berakhir ke dalam syurga. Ini kita kena faham sungguh-sungguh tentang cinta ini. Subhanallah, cinta Allah sudah kita bincangkan sebelum ini, ya. Cinta Rasul pun sudah kita bincangkan sebelum ini. Sekarang ini kita nak bincang cinta antara suami isteri, cinta di kalangan ibu bapa, dan cinta di kalangan sahabat-sahabat kita. Ini yang kita nak lihat. Baik, yang kedua saya nak katakan, ya. Sebab itu saya nak tanya, cinta ni indah tak? Cinta ni indah tak? Cinta mesti indah. Sebab cinta dicipta oleh Allah. Allah adalah Tuhan yang maha indah. Sebab itu Allah suka kepada keindahan. Allah itu jamil tuhibbuna jamal.
Allah itu indah dan suka pada keindahan. Apa saja yang dicipta oleh Allah indah, termasuk cinta. Subhanallah. Sebab itu kalau kita dapat merasai dan menikmati cinta yang suci, cinta yang datang daripada Allah, subhanallah, sangat indah, sangat melapangkan dan sangat menenangkan. Ini penting. Jadi ini wajah pertama cinta. Tapi wajah cinta yang kedua, ini kita bahaya ya. Cinta yang mana yang kita lihat sekarang, yang menjadi bumbu ataupun menjadi resipi ataupun menjadi ramuan untuk menghancurkan hati ataupun diri manusia sekarang. Betul. Kita tengok sekarang ni, cinta adalah suatu elemen, satu unsur yang paling penting dalam mana? Dalam budaya hedonisme. Apa dia budaya hedonisme? Tolong catat dia, senang je, mudah. Saya tak cakap bahasa tinggi. Kalau saya bagi istilah yang ini, saya akan bagi makna dia. Hedonisme ialah budaya berseronok-seronok, bersuka-suka secara terlampau, secara melampau, secara keterlaluan, over. Ya, hedonisme ni dia punya pada nyanyian, pada lakonan, pada lawak jenaka, pada tarian. Ini kita tengok hedonisme. Subhanallah, hedonisme ini sekarang sedang dijajah oleh siapa? Oleh kapitalis barat. Oleh siapa? Yahudi dan Nasrani. Untuk apa? Menjajah pemikiran umat Islam. Dengan apa? Dengan budaya filem, budaya tarian, budaya nyanyian, budaya fashion dan sebagainya. Kenapa? Ini dapat melekakan remaja kita. Ini dapat membius jiwa perjuangan yang ada dalam diri orang mukmin. Sekarang kalau ikut nyanyian dia, terlalu. Saya bagi tahu, hiburan bukan dimusuhi oleh Islam. Islam tidak fobia dengan hiburan. Tetapi hiburan di dalam Islam, dengar ya, hiburan dalam Islam dianggap seperti mana garam pada masakan. Itu je. Garam pada masakan. Artinya, garam perlu, tetapi jangan terlalu banyak. Tetapi sekarang banyak, daripada nada handset bunyi, kemudian wallpaper begitu juga, yang kita baca, yang kita dengar, sumbat lagi lagu, nak tidur dengan lagu, bangun tidur dengan lagu dengan itu, kemudian tengok TV lagi, ini semua dengan lagu, dengan tarian, dengan lakonan dan sebagainya. Ini saja. Kena jaga-jaga. Dulu ada bintang di kalangan remaja aja. Apa ni? Reality TV ni. Tak cukup sekarang ni, bintang cilik. Tak cukup tu bintang Polydent. Dah tua-tua, bangka pun masuk lagi kilauan emas, ya? Sebab dia nak tangkap semua kita ni, semua dia nak jajah, supaya daripada muda sampai remaja, sampai tua, memikirkan hiburan saja. Betul? Subhanallah, kena jaga. Dan apa isi pada hiburan ni? Isi utama dia cinta lah. Kita tengok, kalau kita buka lagu, kita tengok filem, saya boleh katakan 80% semuanya berkaitan berlega-lega soal cinta. Betul? Subhanallah. Jangan anggap cinta ni orang muda punya subjek tau. Saya pernah jumpa, dah tua macam saya ni, 56. Ustaz, saya tak boleh lupakan lagi cinta pertama saya. Anak dah ada, cucu dah ada. Subhanallah. Anda tahu, ada cerita yang mana dia trace balik ke kasih lama. Dan apa yang terjadi ialah cinta lewat FB ni, ya, Facebook dan sebagainya, bercinta balik. Masing-masing buat dating balik ketika menghantar cucu pergi sekolah. Betul? Hantar cucu betul. Mungkin agak kata, ini suatu yang apa saya kata, ini suatu yang saya ada-adakan. Tidak. Subhanallah, ya. Ini suatu yang memang berlaku. Kita tengok, memang berlaku dalam kehidupan kita, ya. Ada setengah orang dia kata, saya sukar melupakan cinta pertama saya, Ustaz. Sebab kami dipisahkan kerana bukan kerana ada apa-apa, tetapi oleh kerana keadaan. Ya, saya pisah, akhirnya saya kahwin dengan orang lain, dia kahwin dengan orang lain. Sedangkan cinta di antara kami masih bersemi lagi. Kalau fikir-fikir lagi, you dah ada anak, isteri you dah bagi ketaatan dan kesetiaan, betul lah, ya? Sebab tu, minta maaf ya, cinta ini ada yang dikatakan kemabukan. Mabuk cinta. Bila mabuk ni tak tahu buat pilihan lagi. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai tua kita ditipu oleh cinta. Dulu masa kita remaja dah kena tipu dah pasal cinta. Sebab
Mengikut kajian, 90% couple tidak berkahwin dengan yang pasangan dia. 90% couple. Yang dia kata sayang, dia kata cinta, habis masa, habis semua duit, bagi apa ni, dalam SMS, habis belanja-belanja call dan sebagainya, tak jadi kahwin. 90% dah kena tipu waktu remaja, waktu kahwin, waktu tua kena lagi. Subhanallah, jangan ditipu berkali-kali kerana cinta. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sama-sama kita tengok, ya. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Maksudnya, dan dialah yang menyatu padukan di antara hati mereka yang beriman itu. Kalau engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatukan hati di kalangan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatukan di antara hati mereka. Sungguhnya Ia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Secara umumnya, secara ringkasnya, ayat ini memberitahu pada kita bahawa yang menyatukan hati dengan cinta, yang menyatukan hati dengan kasih sayang, tidak boleh selain daripada Allah. Allah saja yang mampu menyatukan hati kita. Walaupun kita membelanjakan seluruh harta kita yang ada di muka bumi ini untuk membeli hati orang, supaya hati orang tu mencintai kita, atau kita nak tukar hati kita supaya mencintai seseorang, takkan tergaya. Soal hati, kita kena kembali kepada pencipta hati, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, mungkin dengar, ya, kalau saya cakap pada nenek, datuk, nenek. Kalau saya cakap pada ayah, ayah, ibu. Ini penting untuk kita sampaikan kepada remaja, iaitu kepada anak kita sekarang. Ini penting untuk kita sampaikan kepada cucu-cucu kita sekarang. Yang mana version ataupun versi cinta yang ada di dalam mindset mereka ialah cinta Romeo and Juliet, cinta Anthony dan Cleopatra, cinta kita dulu apa? Uda dan Lara. Itu saja. Bila datang filem Hindustan, versi Bollywood dan sebagainya, minta maaf, ya, cinta dalam filem Bollywood seolah-olah dinobatkan sebagai Tuhan. Kita kena jaga sungguh-sungguh. Kadang-kadang kata ini hiburan. Tidak. Hiburan lebih bahaya kerana hiburan dia tackle kita apa? Subconscious mind dia. Dia masuk dalam gereja, dia masuk dalam kuil dia. Dia sudah terpisah dengan kekasih dia. Kemudian dia pun bunyikan loceng tu, ya. Dia bunyikan loceng tu. Sekiranya Tuhan, kau tak temukan aku dengan kekasihku, aku tidak akan datang lagi ke kuil ini untuk membunyikan lonceng ini. Wah, hebat betul. Dia Tuhan digagahi, Tuhan dipaksa. Betul. Ketika dua orang kekasih bertemu dengan pelbagai tribulasi, dah jadi tua juntua, dan sebagainya, ni kisah, ya. Kalau kita tengok dalam filem ataupun dalam Google, kita tengok di antara, ya, bila dia berjumpa antara dua kekasih ini, tengok macam tu, Tuhan pun tidak mungkin dapat memisahkan mereka. Wah, ini dah sampai ke tahap rububiyah dan uluhiyah Allah yang disentuh. Betul. Jadi kita kena jaga sungguh-sungguh, ya. Kemudian cinta ini kita tengok dia sinonim dengan kematian yang bunuh diri, ya. Romeo and Juliet, apa yang terjadi dan sebagainya semua ini, subhanallah, kita kena minta maaf, ya, kena unlearn balik, ya. Kena apa orang kata, kena defrag balik pemikiran kita ni, ya. Kena cuci balik. Dah banyak virus pemikiran-pemikiran yang tidak betul kerana cinta. Subhanallah, ini yang saya katakan tadi, ya. Ini. Okey, itu sebab tu cinta menyebabkan anak remaja kita sekarang hilang semangat, rendah harga diri, sakit jiwa, lalai alkohol dan sampai bunuh diri. Selalu kita tengok orang yang putus cinta antara lelaki dan wanita, mengikut kajian, minta maaf, ya, ikut kajian ni, kita nak tengok remaja-remaja kita, anak lelaki kita. Remaja lelaki yang flash dalam bercinta, putus cinta, dia punya kesan lebih teruk lagi daripada remaja perempuan. Kita kena jaga sungguh-sungguh, ya. Sebab itu nanti dia akan hayal dengan lagu-lagu, kata, engkau umpama merak kayangan, aku umpama gagak di rimba. Self esteem dia akan jadi turun betul. Hatiku menjerit namun tiada suara, macam-macam sakit jiwa punya cinta, ya. Kenapa cinta?
Sebab itu subhanallah, kita lihat ya, antara remaja di Gaza dengan remaja di tebing barat, Yahudi ataupun Israel lebih takut kepada remaja-remaja di Gaza, ya, under Hamas, tarbiyah Hamas, kerana hidup mereka dipenuhi dengan Al-Quran, hidup mereka dipenuhi dengan majlis-majlis pengajian. Tidak seperti remaja di tebing barat, remaja Palestin juga di tebing barat yang sudah lega, yang sudah alpa dengan hedonisme, dengan lagu-lagu cinta dan sebagainya. Ya, ini kena jaga. Jadi cinta ada dua wajah, satu wajah indah, satu wajah yang dikatakan penuh dengan keburukan dan kecelakaan. Okey, boleh ya? Apa arti cinta? Apa itu cinta? What is love? Ya, apa dia cinta? Selalunya kalau kita tengok dalam di dalam rasa kitab apa tu, kamus psikologi, dia kata perasaan tertarik seorang kepada seorang yang lain, satu keinginan yang sangat untuk bertemu dengan seorang yang lain dan sebagainya. Selalunya ditafsirkan bahawa cinta ini tertarik. Cinta ini sesuatu yang kita suka, yang bersifat fizikal mulanya, kemudian nanti membawa kepada soal-soal spiritual. Sebab tu selalu dikatakan cinta ini dari mata yang tengok kita jatuh ke hati. Ini ya. Baik. Sekarang kalau anak-anak kita bercakap tentang cinta, dia bertanya kita tentang cinta, cinta itu apa? Kita katakan cinta itu satu tanggungjawab. Itu satu pengertian yang baru. Cinta itu satu tanggungjawab, artinya kita nak tanggung, kena tanya nanti dan kena jawab. Boleh faham ya? Responsibility. Dalam bahasa Inggeris, responsibility daripada dua perkataan. Responsibility, kemampuan untuk memilih respon. Ya. Jadi artinya kalau seorang tu datanglah, seorang sekarang ni bukan kita lah lagi lah, ya, kita ayah, datang seorang lagi, anak kita perempuan ataupun cucu kita perempuan, ni datang orang lelaki, remaja muda, pakcik-pakcik, ya, saya tak ada kerja, saya ilmu pun tak tinggi, saya tak ada apa-apa. Yang ada dalam diri saya, dalam hati saya, rasa cinta yang paling tinggi terhadap anak pakcik. Tolonglah pakcik terima lamaran saya, ya. Kalaulah dia kata begitu, kita tolak awal-awal. Sebab apa? Cinta itu tanggungjawab. You nak bertanggungjawab pada anak perempuan saya. You mesti ada ilmu untuk didik dia, betul? You mesti ada dididik supaya you mendidik. You mesti ada harta untuk menjaga fizikal dan material anak saya, betul? Cinta adalah tanggungjawab. Sebab itu bila seorang berkata I love you, sekarang cuba kita tukar, saya nak bertanggungjawab terhadap awak. Baru impak dia berbeza. Sekarang ini bila kata I love you, apa yang difikirkan dalam hatinya ialah bahawa suka-suka. Kita akan ada dating, kita akan ada sentuhan, kita akan ada terus dan sebagainya. Itu saja yang dipikirkan. Cinta adalah satu tanggungjawab. Bahkan nanti kita akan hurai lagi tanggungjawab kepada siapa. Ini lagi berat untuk kita, ya. Bila kita kata aku terima nikah si-bulan ni kerana Allah, ya, saya kata, ya, dengan mas kahwin aja, apa maksud aku terima nikah tu? Ya. Yang mana seorang lelaki pada waktu dia belum menerima nikah daripada seorang perempuan, artinya apa? Artinya dia boleh masuk syurga mudah saja dengan bawa diri dia saja. Tetapi kalau dia kata aku sudah terima nikahnya si fulanah ni, orang perempuan ni, subhanallah, dia tidak akan masuk syurga melainkan melalui soalan-soalan yang ketat daripada Allah tentang pasangan dia, apa yang telah dibuat oleh pasangan. Ini yang dikata tanggungjawab. Bukan saja di dunia, tapi di hari akhirat yang lebih berat. Love is a verb. Love not a word. Ini penting, ya. Cinta itu perbuatan, tindakan. Love is a verb. V-E-R-B. Bukan word. Tetapi kebanyakan sekarang ni cinta adalah kata-kata. Kita tengok berbunga-bunga bahasa. Dia gini, saya nak cakap dengan orang lelaki saja, ya. Minta maaf orang lelaki, ya. Kalau kita remaja, peringkat remaja orang muda, bila jatuh cinta, dia berterus tukar jadi seorang penyanyi dan penyair. Terus juga penyanyi. Tapi bila dah kahwin lama-lama 3-4 anak, dia bertukar menjadi ahli falsafah. Dah botak kepala dah, fikir dah, anak dah ramai dah, betul, ya. Mula-mula cinta jadi
penjaga. Bila dah lama-lama beban rumah tangga dah banyak, jadi ahli falsafah, dah banyak fikir, dah banyak usaha, banyak gelisah. Jadi love is a verb. Artinya apa saya kata love is a verb? Cinta adalah tindakan kita untuk membuat pembelaan kepada orang yang kita cintai. Cinta adalah kita nak buat sesuatu yang mana menyelamatkan orang yang kita cintai daripada dunia ni, daripada godaan-godaan dan cabaran dunia, hingga kita nak selamatkan orang yang kita cintai ini daripada bahan api neraka di hari akhirat nanti. Ini yang dikata love is a verb. Subhanallah, kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu ketika datang seorang sahabat jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku cintakan engkau." Rasulullah diam. Dia datang lagi, ulangi lagi, "Cintakan engkau." Kali ketiga, "Cintakan engkau." Kata Rasulullah, "Kalau benar engkau cintakan aku, ya, bersiap sedialah untuk menerima ujian dan cabaran seperti mengharum sungai yang mengalir, arus sungai yang mengalir." Maksudnya, bila kita kata cinta saja kepada Rasulullah, love is a verb. Ya, bukan kata-kata, tetapi kata-kata itu diuji nanti, ya, dengan datangnya pelbagai ujian dalam kehidupan kita. Ini penting. Baru kita. Tetapi tidaklah menafikan bahawa cinta juga is a word. Jangan lupa, cinta juga adalah kata-kata. Pernah satu ketika seorang sahabat dia datang di depan Rasulullah, dia kata, "Aku cinta kepada sahabatku yang sedang berjalan itu." Rasulullah kata, "Sudah kamu bagi tahu yang kamu cintakan dia kerana Allah?" "Belum." "Pergi, bagi tahu, cakap. Jangan simpan di hati saja." Ini antara lelaki sama lelaki lah. Maksudnya cinta tu cinta kerana Islam, ya. Begitu juga. Artinya kita kena cakap. Jadi mudah-mudahan antara suami isteri, walaupun dah lama kita meninggalkan alam percintaan yang awal pertemuan kita dengan isteri kita dulu, tapi ya, kalau boleh selalu, kalau tak boleh selalu pun sekali-sekala ucapkan jugalah kata-kata cinta kepada pasangan kita. Kepada pasangan kita. Sama ada setengah yang panggil yang, ada yang panggil link pun ada, ya, macam-macam dan sebagainya. Tetapi minta maaf, bila dah tua-tua ni, jangan perkataan saja dijaga, tetapi dia punya intonasi pun kena jaga. Yang, itu penting. Walaupun sayang, tapi penting, ya. Walaupun, jadi kita panggil, kadang-kadang kita panggil mak budak je, mak budak tapi lembut kan. Dia punya kesan lebih baik lagi daripada kata-kata tapi intonasinya tinggi. Ini ya, penting, ya. Baik. Cinta itu adalah memberi. Cinta itu adalah memberi. Sebab itu siapa yang paling cinta, dia yang paling banyak memberi. Dalam rumah tangga, saya dah katakan, dalam rumah tangga, saya tak boleh letak, ya. Dalam rumah tangga, dengar, ya, catat, ya. Sebab saya tak boleh catat. Dia dalam rumah tangga ada dua. Satu ada peranan, satu ada hak. Dalam setiap rumah tangga dia ada yang pertama peranan, role, yang satu right ataupun hak. Okey. Ya, peranan dan juga hak ini akan berlaku secara timbal balik. Timbal balik. Dengar, ya. Kalau isteri menjalankan peranannya, hak suami akan dipenuhi. Kalau suami menjalankan peranannya, hak isteri akan dipenuhi. Nampak hubungan kesalingan tu timbal balik, betul. Antara hak isteri apa? Oleh suami, hak untuk mendapat nafkah lahir dan batin dalam keadaan kasih sayang. Ini adalah peranan suami. Bila suami menjalankan peranannya memberi nafkah, ya, lahirnya iaitu secara, ya, makan minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kenderaannya, keselamatannya, dan nafkah batinnya, ya, sama ada hubungan antara suami isteri ataupun nafkah batin ini ditafsirkan iaitu nilai tarbiyah. Suami kena mentarbiah isterinya, ini nafkah batin dan sebagainya. Dia menjalankannya, jadi hak isteri tadi untuk mendapat kasih sayang akan dipenuhi, betul. Baik, tengok, ya. Sekarang kalau kita tengok, bila suami tidak menjalankan peranannya ataupun isteri tidak menjalankan peranannya, hak suami ataupun hak isteri sudah terabai dan terbarak. Betul. Mengikut tengok, ya, mengikut perangkaan statistik tahun 2009 dulu. Saya ambil statistik lama yang diucapkan sendiri oleh Dr. Masyitah, hasil kajian JAKIM.
Setiap 15 minit satu penceraian berlaku. Setiap 15 minit satu penceraian berlaku di kalangan umat Islam. Sekarang, statistik sekarang, tahun 2015 oleh Jabatan Kehakiman Syariah, kadar penceraian tahun 2015 antara bulan Januari sampai bulan Ogos, satu hari 156 penceraian, artinya dalam 6 minit lebih ada satu penceraian. Dulu 15 minit, sekarang 15 minit. 6 minit, minta maaf, 6 minit lagi kritikal. Kenapa? Kenapa berlaku penceraian? Kerana, minta maaf ya, antara sebabnya paling penting, apabila masing-masing suami dan isteri, dia bukan memikirkan peranan dia, tetapi dia memikirkan hak dia. Boleh faham? Dalam fikiran dia, suami mesti bagi aku dulu, hak-hak aku dulu, baru aku boleh peranan sebagai isteri. Suami pun fikir gitu. Aku mesti dapat dulu hak-hak daripada isteri, baru aku boleh peranan sebagai. Wah, itu menunjukkan tidak ada cinta. Kerana cinta, mesti kita memberi. Bila kita fikir untuk memberi, kita fokus kepada peranan, bukan menuntut hak. Betul? Bila kita fikir kita cinta, kita akan fikir memberi. Bila kita memberi, kita fikir tentang peranan kita. Apa yang kita boleh buat dulu? Ya, sekarang ni terbalik. Bila tidak ada cinta, konon saja kata cinta, tetapi kita hanya memikirkan hak kita. Artinya kita nak fikir bukan how to give, tetapi how to get. Maka berlaku. Contoh, supaya nampak. Semua orang inginkan kasih sayang. Sebab tu kita menikah. Betul? Kita nak mawaddah, warahmah, sakinah. Betul? 3 kita nak kasih sayang. Tetapi kenapa makin tak ada kasih sayang dalam sebuah keluarga? Ini kita sama-sama kita lah. Keluarga mujahadah. Betul? Bukan saya ni, dah perfect dah. Keluarga saya macam hebat dan sebagainya. Tak. Keluarga kita ada tribulasi juga. Keluarga tuan-tuan, puan-puan ada tribulasi juga. Ada ujian juga. Baik. Saya tengok kenapa kita inginkan kasih sayang tapi kita tak dapat kasih sayang. Puncanya, dengar kita melanggar hukum kasih sayang. Dia hukum kasih sayang, dia macam hukum matematik juga, kita belajar dulu. Macam hukum fizik juga. Tahu? Antara hukum fizik, saya masih ingat lagi, F is equal to ma. Betul? Force sama juga mass, darab dengan acceleration. Kita ada belajar teorem Pythagoras. Tangent, sine, cotangent, cosine dan sebagainya. Itu tetap. Dia tidak berubah. Itu sunatullah. La tahwila, la tabila. Itu tetap semua. F is equal to ma itu hukum. Ya, satu apple jatuh, mesti jatuh ke bawah. Newton lihat. Itu adalah hukum graviti yang pertama. Contoh. Ya. Begitu juga kasih sayang. Ada hukum yang tidak berubah dengan kasih sayang. Kalau kita melanggar hukum, kita tak akan dapat kasih sayang. Dengar ya. Apa dia bunyi hukum kasih sayang? Hukum kasih sayang berbunyi, beri dulu kasih sayang, baru dapat. Hukum dia, beri dulu baru dapat. Tetapi sekarang ni kita tak nak memberi. Kenapa? Kita ego. Suami kerja, kalau yang pensioner, bayangkan dulu masa dulu lah, sekarang pun keluar juga kan? Keluar, kerja, kita rasa kita terlibat dengan traffic jam, temu dengan rakan sekerja yang banyak karina, bos pula, subhanallah ya, kuku besi, dan banyak kerja-kerja tak selesai dan sebagainya. Kita dah pasang imagination, angan-angan, cita-cita, balik nanti rumah pukul 6, ya, isteri akan tunggu kita dengan senyuman, akan tanya masalah kita apa, dan ada siap kata dalam kitab satu gelas air tunggu depan rumah, ya. Itu yang kita bayangkan. Suami bayangkan itu sebab tugas dia susah, ya. Isteri di rumah, katalah isteri di rumah. Kalau isteri yang terlibat dengan kerja macam tu juga ujian dia, tapi yang di rumah. Kena kita lihat ya, rumah adalah sekolah yang paling buruk. Rumah adalah sekolah yang paling buruk. Kenapa? Seorang wanita bernama isteri, dia kena pelbagai peranan. Dia jadi guru besar, dia jadi guru disiplin, dia jadi tukang masak, dia jadi tukang kebun, dia jadi tukang basuh, betul? Semua tugas dia. Berat tugas seorang wanita. Bila dengan berat dengan ujian anak-anak, dengan nak boleh dia pun ada juga cita-cita dia pun ada angan-angan nanti
Kalau suami balik daripada kerja, suami akan bertanya, apa masalah dia hari ini, susah ke? Suami akan jadi pendengar yang baik, dia nak luahkan dan sebagainya. Betul, dia simpan cita-cita dia nak disayangi dan nak disapa oleh suaminya. Suami tadi macam tu juga. Bertemulah pukul 6 petang dekat tangga, dekat tangga rumah macam tu. Masing-masing tunggu. Yang suami tunggu, isteri akan tanya masalah dia sebab dia rasa masalah dia lebih besar, dan isteri pun tunggu juga, dia rasa masalah dia lebih besar, dia nak bagi. Akhirnya hukum kasih sayang dilanggar dan akhirnya letakkan kasih sayang. Kenapa puncanya? Kerana kita tak faham bahawa cinta itu memberi. Ini penting. Sebab tu siapa yang paling cinta? Yang paling cinta kita ialah Allah. Sebab tu Allah itu Al-Wahhab, Maha memberi. Saya pause kejap. Kalau ada pertanyaan apa-apa, tanya. Ya, insya-Allah. Saya minum kejap Jadi sekarang terjawab. Antara dua yang bercinta, siapa yang lebih cinta? Siapa yang lebih banyak memberi? Memberi masa, memberi waktu. Dulu minta maaf lah, saya ni bila sebut benda ni terbayang juga kita kan tadi pagi ada saya dengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin kongsikan yang sangat menggerunkan kita bahawa ada seorang lelaki yang apabila dicampakkan ke dalam neraka, dia punya urat perut di usus perut ni terburai keluar dan berpusing-pusing seperti mana keledai yang berpusing ketika dia mengisar gandum. Kita tengok secara tradisional kita lah dulu itu. Ahli-ahli neraka yang lain terkejut tengok lelaki ni. Engkau dulu pendakwa, engkau dulu ustaz kami, dulu kau syekh kami, ni kenapa jadi macam ni? Jawab lelaki ni, dulu aku menyuruh kepada kebaikan tetapi aku tidak melakukannya. Aku tak tahan daripada kejahatan tetapi aku sendiri melakukannya. Jadi kalau saya bercakap tentang ini, artinya dalam hati ni sedar, insya-Allah sama-sama kita berjadah sama Allah sekalian berjadah rumah tangga kita masing-masing Baik. Dalam sebuah rumah tangga kita kena lihat perkahwinan itu boleh dimulakan dengan cinta tetapi disempurnakan dengan tanggungjawab. Sekali lagi. Perkahwinan itu boleh dimulakan dengan cinta, tak salah. Tapi hanya sempurna oleh tanggungjawab. Sebab itu dalam buku saya Cinta Kerana Allah, apabila cinta di dalam rumah tangga demam, apabila cinta di dalam rumah tangga suam-suam kuku, tidak hangat lagi, maka tanggungjawablah yang akan menjaga cinta itu sehingga cinta itu kebak semula. Boleh faham? Ini bahasa orang tua-tua boleh faham kita ada pengalaman Maksudnya ada masa kita minta maaf kenapa ustaz, saya ni ada masalah ustaz, ada masalah apa? Dengan isteri tak ada feel lagi, tak ada feel dan sebagainya. Dulu kalau SMS panjang, tapi sekarang ni isteri tanya, jawabnya K. Gitu je, dah pendek je. Dulu masa bercinta panjang habis dan sebagainya. Sekarang K, ini gitu cakap sepatah jawab sepatah. Ustaz, cinta kami ni macam suam-suam kuku lah ustaz. Cinta kami ni macam, minta maaf lah yang tak ada kehangatan lagi. Ini biasa. Terutama bagi mereka yang mencapai pertengahan umur. Dikatakan dalam istilah psikologi midlife crisis. Mesti ada. Iaitu apabila usia perkahwinan sudah masuk 10, 15, 20 ke atas, gitu. Dia midlife crisis tu. Tetapi sekarang lebih tragis lagi. Cinta kadang-kadang sekarang dalam rumah tangga, kajian baru-baru ni kurang daripada 3 tahun bercerai. Kurang daripada 3 tahun bercerai. Itu yang paling tinggi sekali. Anda pernah dengar tu yang dalam surat khabar tu, sebab-sebab bercerai. Saya baca pun lucu. Kenapa bercerai? Isteri membasuh tengah malam, jadi bercerai. Bercerai kenapa? Minta maaf kata-kata bau badan suami busuk. Satu. Kenapa bercerai? Rebut remote TV. Ini ada kajian tau. Ada 23 sebab. Saya ada sebab-sebab yang lebih brutal lagi yang saya tak sebut sebenarnya ni. Malu.
Subhanallah, kenapa jadi macam ni? Yang kita tengok ini sebenarnya tip of iceberg saja. Tip of iceberg saja. Dalam dia lebih besar lagi. Ini kita tengok ya. Iaitu ya, apabila, saya masih ingat lagi ya, apabila terjadi antara krisis antara suami isteri, terjadi krisis antara suami isteri, saya tanya selalu dua soalan. Sama ada pada diri saya ketika saya menghadapi krisis, ataupun pada orang lain ketika dia mengadu pada saya. Ya, ni ya, dia tanya, suami saya macam ni, isteri saya macam ni. Dua pertanyaan saya tanya. Yang pertama, you masih harap tak rumah tangga ni berjalan dengan baik balik semula? Walaupun sekarang orang kata kucalana, hau biru, tapi dia nanti, you ada tak harapan, dalam harapan dan keinginan you, ada tak rumah tangga ni nak jadi aman balik? Ada Ustaz, ada, boleh cakap. Ada, dah boleh lulus satu ni. Kita boleh bincang yang kedua, soalan kedua. Boleh faham Kalau dia kata saya tak ada harap lagi apa semua, tak boleh lah. Betul. Keep hope alive. Macam mana pun rumah tangga kita, kucak-kacir ke macam mana, keep hope alive. Jangan kata tak ada harapan lagi. Dan bagi mereka yang kata tak ada harapan lagi, ini pesan saya. Mengikut kajian, fakta, mereka yang mempertahankan rumah tangga walaupun rumah tangga itu tidak bahagia, akhirnya akan menikmati kebaikan juga berbanding dengan orang yang membubarkan perkahwinan dan berkahwin dengan yang lain untuk membina satu rumah baru atau rumah tangga baru. Ini mengikut apa? Kajian. Artinya kita dah 20 tahun kahwin, macam-macam masalah dan sebagainya, kita bertahan. Bagi suami, hadis yang ada di dalam hati dia, siapa yang bertahan atas kerana isteri dan sebagainya akan dapat pahala Nabi Ayub. Itu pahala Nabi Ayub. Isteri pula yang sabar menghadapi kerana suami akan dapat pahala Siti Asia yang berdepan dengan Firaun. Betul. Ataupun dia urut-urut dada, sejahat-jahat suami aku, taklah sejahat Firaun. Itu dia fikir itu dalam hati, urut-urut dada. Rupa-rupanya mereka yang bertahan dengan perkahwinan yang tidak bahagia ni, rupanya mengikut kajian ya, lebih berpeluang untuk menikmati kebahagiaan pada akhirnya dibanding dengan orang yang membubarkan perkahwinan, bercerai dan mereka membina rumah tangga yang lain. Taklah kata yang membina rumah tangga yang lain itu tak bahagia, tidak. Tetapi kalau dikira statistiknya, lebih bahagia orang yang mempertahankan perkahwinan yang tidak bahagia. Boleh faham maksud saya? Okey. Jadi soalan yang kedua, tadi ada harapan, soalan yang kedua saya akan tanya pada isteri. You punya suami masih bagi tak nafkah? Nafkah ni dia bagi duit lagi, dia jaga rumah tangga lagi, sewa rumah bayar, kereta dia bayar, dia maksudnya dia, tapi cinta dah tak ada, tapi dia masih lagi bertanggungjawab. Bila kata, betul Ustaz, suami saya walaupun marah-marah, belanja rumah dia jaga, ni dia jaga ni, ada harapan. Ada harapan. Boleh faham Ataupun pada suami pula, saya tanya, kenapa yang terjadi ni? Ada orang ketiga ke? Tahap mana? Dia curang Ustaz? Curang tak ada harapan. Dia melawan Ustaz, cakap tinggi dengan saya, masa muka tutup pintu dan sebagainya. Ada orang ketiga? Tak ada orang ketiga Ustaz, saya yakin. Cuma macam itulah dia dengan saya. Macam mana pun saya tetap di hatinya. Kalau yang itu ada harapan. Tapi kalau dia kata isteri saya dah ada orang ketiga, itu payah. Boleh faham maksud saya? Ini cerita benar tak? Kalau saya dulu tak sanggup nak cakap macam ni. Tetapi sekarang ni dah zaman macam ni, kena cakap. Cerita pelik-pelik kita dengar sejak akhir-akhir ni Jadi kita kena jaga Jadi perkahwinan dimulakan dengan cinta, disempurnakan dengan tanggungjawab. Ketika cinta demam, tanggungjawab menjaga agar cinta itu kebal semula. Dan akhirnya boleh. Sebab tu saya tulis lagi dalam buku Cinta Kerana Allah, bercintalah berkali-kali. Ingat betul, dengan orang yang sama. Artinya apa? Bila kita nak bercinta berkali-kali, kita kena kenal berkali-kali. Sebab tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau nak cinta berkali-kali, kena kenal proses ta'aruf tu berjalan terus. Jangan berhenti untuk ta'aruf dalam rumah tangga. Sebab manusia berubah.
Tak boleh guna fail lama berdepan dengan suami kita. Tak boleh guna fail lama berdepan dengan isteri kita. Sebab isteri kita berubah. Ya? Suami saya dulu suka makan ini awal-awal itu je dia masak. Tak, dia berubah. Sekarang dah ada diabetes, dah ada ni, berubah ni kan. Isteri kata macam ni, dia dah ni. Orang perempuan makin berusia dia jadi semakin introvert, dia ke dalam. Tetapi lelaki makin berusia dia jadi extrovert. Betul. Dia suka lagi kedai-kedai mamak ni, yang suami ni dia suka lepak-lepak. Sebab apa? Dia dah menikmati kejayaan dia. Dia dah settle down. Dia mula-mula dalam hidup ni mula-mula struggle, lepas tu stable, lepas tu sukses, lepas tu significant. Betul. Bila dah habis struggle, dia stable. Bila nak pergi sukses, ada yang pergi sukses, ada yang tak, dia steady je. Waktu tu dia dah lepak-lepak, dah ada tekanan. Betul. Duit kereta dah habis bayar, rumah pun dah habis bayar, dia pergi lepak dengan kawan-kawan. Betul. Dengan coffee house, kalau yang kaya. Betul. Kalau yang tak di kampung-kampung tu, main dam lah, main jatuh lah dekat kedai kopi. Betul. Tengok Gusti. Betul lah. Boleh faham? Ya, insya-Allah ya. Ini kita kena tengok. Jadi jangan jadi seperti cerita Korea yang dikatakan, saya terbaca dari segi dia punya sindikatan di bawah tu, perkahwinan adalah pusara kepada percintaan. Tahu ya? Perkahwinan adalah pusara kepada percintaan. Ya? Kita ni kata dia orang lelaki ni selagi tak dapat perempuan, dia pergi cari. Dah dapat, dia tak nak cari. Dan orang perempuan pun begitu, kena jual mahal. Sebab tu saya kata dalam cinta kerana Allah, dulu ketika kita berdepan dengan suami kita peringkat awal ke ataupun awal perkahwinan, kita nak tarik hati dia dengan pakaian kita, dengan bau yang wangi dan sebagainya. Tetapi bila dah lama-lama, alah, orang tua ni takkan lari dah ya, ni pakai apa pun ni duduk sini juga dah ya. Jangan kita jadi semakin murah, nanti suami kita berhenti memburu kita. Itu ya. Jadi kita makin mahal lah ya, tengok dan sebagainya. Baik ya. Dedah aurat pada ketika kita tentu je. Jangan asyik dedah aurat dekat rumah ya. Berkembar dia tak nak pakai ini buat-buat, susah ya. Ataupun pakai baju kelawar je gitu ya. Boleh faham maksud saya ya. Okey. Tak habis juga ya cinta ni. Saya rasa ni baru 3-4%. Baik, nilai cinta. Di mana nilai cinta? Nilai cinta ni bergantung kepada kita yang melihat. Di sudut apa? What you see is what you get. Who you are determine how you see. Apa yang kita lihat tentang cinta menentukan apa yang kita akan dapat terhadap cinta. Dan bagaimana kita melihat cinta bergantung kepada siapa diri kita. Sebab itu pandangan yang tepat dengan ayat tentang cinta ialah memandang di sudut perspektif Islam. Kita pandang cinta ni di sudut perspektif Islam. Di sudut, kita kata dengan bahasa yang mudah, di sudut ataupun macam mana Tuhan nak kita melihat cinta. Ini dalam bahasa yang agak tinggi sikit, yang dikata tauhidic mindset. Kita melihat sesuatu dengan tauhidic mindset. Cinta ni, apa yang Allah suruh kita tengok tentang cinta. Dan who you are, siapa kita untuk mendapat melihat cinta dengan tepat ni? Letakkan diri kita sebagai hamba Allah. Bila kita jadi hamba Allah, kita akan melihat daripada perspektif tauhid, dan insya-Allah kita akan dapat sesuatu yang indah, sesuatu yang manis daripada cinta. Ya, saya tak bawa contoh lautun nanti kemudian insya-Allah, sebab kita rushing ya dari segi. Okey. Ini pandangan terhadap cinta. Kita tengok pandangan yang salah ataupun pandangan yang tepat. Pandangan yang biasa, orang mengatakan cinta ini adalah subjek remaja. Biasalah, remaja dia suka cinta. Saya dah tua, bukan, tak ada masa lagi untuk bercinta. Ini biasa, pandangan yang mata biasa. Ada orang melihat cinta dengan pandangan akal, dengan ilmu. Maka waktu tu dia tahu dalam diri manusia ni ada 3, IQ-nya, EQ-nya dan SQ-nya. IQ, intelligent quotient, kecerdasan akal. EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi. Dan yang ketiga ialah kecerdasan spiritual ataupun jiwa, SQ. IQ, EQ dan SQ. Jadi dikata kecerdas, keinginan manusia ni, keinginan bentuk perasaan, keinginan akal, keinginan hati dan keinginan fizikal. Jadi cinta ni kat mana?
cinta ni bukan ilmu. Ilmu ini makanan akal. Cinta ini makanan bagi emosi. EQ. Ingat ya, betul. Dalam diri manusia, EQ sebenarnya lebih dominan daripada IQ untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan kita. Sebab tu ramai anak-anak kita berjaya dalam pelajaran tapi gagal dalam kehidupan. Kenapa? Mereka ada IQ yang tinggi tetapi tidak ada EQ. EQ ataupun yang dikatakan kecerdasan emosi ialah bagaimana kita mengawal perasaan kita sesuai dengan siapa yang kita hadapi dan situasi mana kita sedang hadapi. Contoh, sekarang ni kita dalam majlis ini, betul? Jadi emosi kita ni kadang-kadang kita teringat masalah kita dekat rumah tadi, betul? Jadi orang yang ada kecerdasan EQ yang tinggi, dia dapat sesuaikan EQ dia, emosi dia sesuai dengan situasi dia. Maksudnya dia masalah dia di rumah tu, dia tinggal sementara kat situ, dia fokus kepada apa yang berlaku kat sini. Boleh faham ya? Sebab itu kita mesti berada di mana kita berada, iaitu perasaan kita dan akal kita. Orang yang tak dapat kontrol emosi dia, walaupun dia sedang belajar, dia susah hati fikirkan anak dia kat rumah tadi macam mana, dia fikirkan yang isteri dia dah ada kat sini enggak. Sebab tu ada satu buku tulisannya, dia kata The Power of Now. The Power of Now. Artinya jangan absent minded. Ada kat sini, ada kat sini. Jangan ada tempat lain, nanti rugi. Sana pun tak dapat, sini pun tak dapat. Betul? Sebab tu puan-puan, tuan-tuan, kalau ditanya kepada kita, bila kita nak bahagia? Bila kita nak bahagia? Jangan jawab nanti lepas pencen, nanti dah settle, nanti saya pergi haji, nanti lepas tengok Kaabah apa ni, waktu itulah saya bahagia. Jangan kata gitu. Katakan sekarang saya akan bahagia. Sekarang, di mana saja kita bahagia. Jadi ini yang dikatakan EQ. EQ ni makanan yang antara satu ialah cinta. Ini penting. Sebab itu, oleh kerana cinta di fitrah, mencintai dan dicintai adalah fitrah, kita tak dapat mencintai dan kita tidak dapat dicintai, rosak you. Dia rosak perasaan kita. Jangan. Ya? Jangan bagi anak kita makan, minum, bagi dia handphone, bagi dia segala, tetapi tak bagi dia cinta, kasih sayang. EQ dia akan rosak. Ya? Sebab tu ramai orang, dia dah well to do lah, dia dah kaya, ibu dia di kampung dan sebagainya, dan dia balik lah sebulan sekali, ya, ataupun 2 minggu sekali, ataupun seminggu sekali dia picit-picit ibu dia. Iaitu masa dia tak ada duit. Bila masa dia ada duit, dia bayar beli kerusi apa yang picit-picit tu. Mak, sekarang saya dah beli kerusi picit-picit ni mak, saya balik jalan-jalan lah mak, dulu saya picit-picit. Mak dia kata, kerusi macam mana hebat pun, dia tidak boleh menandingi sentuhan, ya, emosi hasil daripada dipegang, dibelai oleh anaknya. Sebab tu ya, jangan begitu ya. Baik. Okey. Cinta boleh dilihat dari pandangan nafsu. Nafsu dia fikir seks je. Sebab tu terkenal di barat kata-kata begini ya. Woman give sex to get love. Woman give sex to get love. But men give love to get sex. Jadi cinta ni jadi alat untuk nafsu je, untuk nafsu seks. Dengar Al-Farabi kata. Al-Farabi kata apa? Ya, cinta yang bermotifkan, cinta yang berteraskan keinginan nafsu seks semata-mata ialah cinta yang diilhamkan oleh Tuhan buat binatang. Bukan untuk dipakai manusia. Sekali lagi saya ulang ya. Cinta yang didorong oleh keinginan seksual semata-mata ialah cinta yang diilhamkan Tuhan buat haiwan, bukan untuk manusia. Betul? Ya, kita tengok ya. Sebab tu kalau kita tengok, maaf saya sebut ya, kalau apa ni, kalau binatang ni, maaf ya, dia lahirkan anak lelaki, besok anak lelaki dia kahwin. Ya, kecuali apa? Kecuali cukup mas. Kecuali binatang apa? Ya? Kecuali unta, betul. Unta dia kenal mak dia.
Macam mana pun dia takkan sama dengan mak dia. Ini hebatnya betul. Ya. Satu lagi, paling hina sekali binatang yang ada homoseksual atau lesbian. Apa dia? Babi. Itu itu babi dengan unta. Kena ingat betul-betul ya. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dari segi pandangan nafsu, seks ini ya dan sebagainya, yang inilah cinta yang sedang diwar-warkan, yang sedang disuburkan kepada remaja kita. Inilah kalau tengok desire, keinginan kepada hawa nafsu ini yang dipaparkan dan sebagainya. Dan sebab itu runtuh perkahwinan. Kerana nafsu seks ini, minta maaf ya, bila dia dah capai dan sebagainya, dia ingin sesuatu yang lain. Dia takkan berhenti di situ. Dia tengok ya. Jadi pastikan cinta kita bukan berfokuskan kepada urat, daging dan kulit. Kalau urat, daging dan kulit boleh kendur. Betul? Ya, otot boleh kendur, kulit boleh kedur. Lepas tu dah tak ada cinta lagi dah. Ya, sebab itu ada setengah orang dikatakan, Ustaz, jadi saya dia masa remaja ya. Saya kalau kahwin Ustaz, insya-Allah nafsu seks kita ya akan inilah tak ada. Betul, separuh tapi tak semua. Sebab tu dalam Al-Quran diminta, kata dalam Al-Quran, kita menjaga mata ni bukan orang bujang je. Ya, orang dah berkahwin pun. Ada pula yang dah berkahwin, dia punya mindset lain pula. Kalau saya tambah satu, tambah ini okey Ustaz, sampai 4. Kalau you tak jaga, tak didik hawa nafsu, tak mujahadah, 4 pun, 5 pun tak selesai. Boleh faham ya? Kita tengok Tiger Woods, dia punya teman selingkuh 100 lebih. Sebelum tu pemain bola apa ni yang kena AIDS tu, dia mengaku bersama dengan wanita berapa? 3,000 wanita dalam hidup dia. Apa jadi dia? Patutnya okey lah, clear dah, tak ada apa benda. Tapi apa? Seks ni tak pada nafsu. Ada 2 yang takkan penuh kalau kita isi dalam diri kita. Ada 2. Satu nafsu, takkan penuh. Nafsu tidak pernah puas, tidak ada batas. Yang kedua akal dengan ilmu. Akal kita belajar macam mana, insya-Allah dia akan boleh masuk dulu. Jadi jangan lihat cinta di sudut nafsu. Tadi pandangan biasa untuk remaja, pandangan akal di sudut psikologi, keperluan EQ, betul. Ingat dan nafsu. Kita kena lihat cinta di sudut pandangan hati. Pandangan hati itulah yang lebih hakiki. Kerana hati itu lebih dekat dengan Allah. Sekiranya hati itu tidak banyak dosa, pandangan hati itu lebih tepat. Tapi kalau hati itu dosa, dah contamination, tercemar, maka pandangan hati pun tak tepat. Baik, kita lihat pandangan hati yang tepat tentang dosa. Tentang apa? Tentang cinta. Ambil ni ya. Cinta dianggap hadiah atau anugerah daripada Allah. Baik, orang lihat cinta dengan pandangan mata hati, dilihat cinta adalah hadiah ataupun anugerah daripada Allah. Dan pemberi hadiah mesti lebih utama dan dicintai daripada hadiahnya. Pemberi hadiah mesti lebih utama dan dihargai daripada hadiahnya. Betul? Pemberi hadiah siapa? Allah. Hadiahnya apa? Cinta. Jangan sampai cinta kita melupakan pemberi hadiahnya. Ini penting. Okey, Tuhan bagi kita cinta sebagai hadiah. Untuk apa? Hadiah ni untuk apa? Penting ya? Contoh pen. Bila saya hadiahkan ataupun orang hadiahkan pada saya akan gunakan pen ini selaras dengan kegunaan, dengan tujuan pen ini, iaitu tujuannya menulis. Sekiranya saya gunakan pen ini untuk tujuan yang berbeza daripada ditentukan oleh Tuhan yang berinya, maka pen ini akan rosak. Begitu juga cinta. Cinta adalah fitrah yang datang daripada Allah. Tentu ada tujuan. Apa tujuan Allah berikan kita cinta? Sebab Tuhan tidak buat sesuatu secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di sisi Allah. Pasti ada tujuan. Jadi nenek-nenek, datuk-datuk, bapa-bapa, ibu-ibu cakap dekat anak-anak kita, cakap kat cucu-cucu kita. Bila dia kata, saya suka pada lelaki tu, saya suka kepada perempuan tu, saya suka lah, asyik sebut itu je. Kita tahulah anak kita sebab biasa juga betul. Dan biasa juga cinta ya, puppy love, cinta monyet, cinta apa yang sebenarnya kita dah lalui ya, cinta kilat, macam-macam lah istilah tahun 60-an ya, dan sebagainya.
Jadi bila kita nampak sign yang sama, signal yang sama daripada anak kita, kita tahu dah dia ni dah ada cinta dan sebagainya, bawa duduk sembang. Ya? Apa tujuan Tuhan kurniakan rasa cinta? Ya, baik. Mulakan dulu, cinta itu fitrah. Cinta itu fitrah. Bila dikatakan cinta itu fitrah, tak payah belajar untuk rasa cinta. Tak ada payah belajar. Macam mana nak rasa cinta ya? Wah, tu pertanyaan tak betul. Macam mana saya nak rasa cinta? Macam mana? Tak, bila datangnya dia terus datang. Dia dah install dalam ini. Cuma cinta tu fitrah, tapi menguruskan cinta, ini kena belajar. Ini yang kita belajar ni. How to manage your love. Sebab sekarang ni, minta maaf ya, remaja dia tidak diajar tentang apa? Manage dia punya cinta, mengurus dia punya cinta. Bila dia ada rasa cintanya, macam mana ni? Saya sangat tertarik pada lelaki dia, saya tertarik pada wanita dia. Tak tahu apa ni, dia datang, dia rasa keinginan tu ya, dan sebagainya ya. Jadi macam mana dia nak urus keinginan tu? Itu yang tak diajar dalam sekolah. Betul? Itu yang tak diajar di, minta maaf, kadang-kadang di surau atau masjid tak diajar. Subjeknya apa? Tauhid. Betul lah tauhid, tapi kait dengan perasaan. Tauhid lah dengan gini sebagainya. Dan ini penting. Sebab itu saya menulis, walaupun orang cakap macam-macam ya, saya tulis tentang cinta. Satu buku tentang cinta untuk remaja, tentang cinta. Ya, ini penting untuk kita ya. Baik. Cinta ini tidak dapat dihapus. Kalau dia kata fitrah, dia tidak akan dapat dihapus. Macam mana pun kata. Ada setengah orang ya, bila dia gagal bercinta dan sebagainya, dia kata tak mau lagi bercinta lagi dan sebagainya, tak mau dan sebagainya. Tak, waktu dia cakap tu, itu ada deny syndrome, sindrom penafian. Tetapi hati dia meronta-ronta, dia nak dicintai. Cinta ini bila katakan fitrah ataupun dikatakan anugerah tadi, dia sangat penting untuk ketenangan hati kita. Sangat penting untuk ketenangan hati. Dan sangat penting demi kelangsungan hidup kita. Bila ada cinta, ada tarikan fizikal. Bila ada tarikan fizikal, ada hubungan seksual. Dan bila ada hubungan seksual, itulah yang menjamin kesinambungan kehidupan pada umat manusia. Betul? Tak salah. Dan sebagainya. Baik. Sekarang saya masuk tajuk apa tujuan cinta. Okey, saya pause sekejap lah setakat ni. Ya? Saya bagi masa lebih kurang 3 minit. Kalau ada perbincangan, kalau ada nak tanya-tanya dan sebagainya, gunakan masa ini untuk tanya. Kalau satu hal saja, ya silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sejauh manakah kedewasaan? Saya terkenal ada cokan kata di sekolah saya, love and wisdom. Cinta dan kebijaksanaan, hikmah. Dan saya rasa antara faktor yang menyebabkan perceraian sebagainya, tidak ada kedewasaan dalam sesuatu hubungan. There's no maturity. Maturity, ya. Itu kematangan. Betul. Dalam buku untuk remaja nanti yang akan saya keluarkan dalam masa seminggu lagi insyaAllah, RNR hati, rehat dan rawat hati, itu khususnya pada remaja. Di sana saya ada satu tajuk, sudah balik belum matang. Sudah balik belum matang. Balik tu satu yang bersifat fizikal ya, keluar darah, keluar iman itu bersifat fizikal, biologi. Tetapi kematangan bersifat spiritual dan akidah, minda. Itu pun dah sikit menjawab ya. Kemudian tentang dewasa dengan kematangan. Semua orang boleh dewasa, tetapi dewasa tidak sinonim dengan kematangan. Semua orang boleh dewasa. Dah hidup dewasa lah. Hari ini tahun 2016. Umur saya 56. 2017 nanti umur 57. Memang akan bertambah lah. Tetapi apakah saya 2017 nanti lebih matang daripada 2016? Dari segi mengawal nafsu, dari segi mengawal marah, dari segi kekhusyukan solat, dari segi keringanan untuk bersedekah, dari segi kemampuan untuk memberi maaf, dari segi untuk berkata benar. Itu satu yang berbeza. Semua orang boleh dewasa, tetapi tidak semua orang boleh matang. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutnya, Allah suka orang yang bertaubat.
Tetapi Allah lebih suka orang muda yang bertaubat. Allah benci orang yang berdosa, tapi Allah lebih benci orang tua yang berdosa. Boleh faham kan? Kenapa orang muda tu boleh bertaubat? Kerana dia ada kematangan. Dia tahu hidup ni sementara, dia akan pergi berpindah ke alam akhirat. Betul? Dia buat persiapan, matanglah dia. Yang ni tak balik-balik. 15 tahun tak balik-balik, 55 tahun pun tak balik-balik, 40 tahun pun tak balik-balik. Bila 40 tahun steady lagi, tak solat lagi. Kenapa 40 tahun tak solat lagi? Life begin at 40. Wah, man like wine, lelaki macam wine, makin tua makin sedap. Sampai mati tak taubat-taubat. Datang kajian psikologi memang membenarkan bagi kita orang lelaki, kita akan mengalami 3 kali kedewasaan, keremajaan. 18 tahun sekali kita remaja, 40 tahun sekali kita remaja, 60 tahun sekali lagi kita remaja. Menopause. Menopause, ya. Bukan ada menopause, tapi menopause. Jadi maksud kalau macam ni, kalau seorang tu dia tak faham isyarat-isyarat apa yang Tuhan bagi pada dia. Contoh ya, kita makin kita dah tua, makanlah makin kurang, betul. Dah tak makan dah sakit, nak jalan-jalan sangat tak ini. Kemudian ingatan kadang-kadang dah ingat-ingat lupa, betul dan sebagainya. Jadi rupa-rupanya kelazatan kita kepada dunia, kelazatan kita yang bersangkutan dengan pada manusia sudah semakin ditarik supaya kita beralih kepada kelazatan dan kenikmatan berhubungan Allah. Tapi tak faham-faham juga, ya? Nak cari juga, nak kuat, macam mana nak kuat balik, gitu sebagainya. Jadi minta maaf ya, saya kata. Jadi kalau saya katakan tadi, bagaimana nak menjaga kematangan yang dikaitkan dengan wisdom? Dia ada 3 peringkat. Pertama yang dikatakan information, maklumat. Yang kedua yang dikatakan knowledge, ilmu. Dan yang ketiga yang dikatakan wisdom ataupun hikmah. Maklumat, kita dapat maklumat, fakta dan data. Maklumat ni orang kata kita boleh baca daripada surat khabar. Baca surat khabar ada maklumat. Sebab pada surat khabar ada 5W 1H. When, who, where, why dan how. Dia ada. Tapi orang tidak boleh berilmu dengan hanya baca surat khabar. Itu maklumat. Sebab itu orang kata budaya maklumat belum membawa kepada budaya ilmu. Nak ilmu kena baca buku. Ini buku. Jadi kita baca buku. You are what you read. Bukan saja you are what you eat. Baca buku. Kerana dalam buku tu maklumat-maklumat tadi macam tepung, macam air, macam mentega, macam ni dah dimasak dan diadun jadi roti. Boleh faham ya? Kalau maklumat tadi macam sekata-kata lah. Ni tepung, ini air, yang ini mentega. Itu maklumat. Bila jadi ilmu macam mana? Dah diadun jadi dough. Ya, jadi dough kemudian dibakar. Ini yang dikatakan ilmu. Dah diproses. Kita baca buku. Atas daripada ilmu ialah yang dikatakan wisdom, iaitu kita dapat membezakan rasa tadi. Oh, ini kita pegang roti yang dah dimasak, tekstur ni tak betul ni, tengok daripada rupa, dari segi rupanya pun tak kena. Kemudian kita rasa, oh rasanya ada kurang ini, kita boleh rasa. Ini yang dikatakan wisdom. Kalau dalam Islam, kalau kita amalkan satu ilmu, Allah bagi kita 10 ilmu secara kita tak belajar. 10 ilmu yang kita tak belajar tu yang dikata wisdom. Boleh faham ya? Jadi tadi baca surat khabar dapat maklumat, baca ilmu dapat baca buku dapat ilmu, tulis buku baru dapat wisdom. Itu. Ataupun kita gunakan ilmu daripada buku yang kita baca tu dalam kehidupan, dapat wisdom. Ini penting. Semakin kita tua, ya, semakin mature sepatutnya. Ya, minta maaf. Kalau kita rajin isi akal kita dengan ilmu dan isi hati kita dengan iman, dengan ibadah. Tapi sekiranya kita makin tua, kita tak isi
ilmu, tak isi ibadah, nafsu kita tidak akan kendor. Nafsu kita akan kuat. Sebab tu dikatakan tuanya nafsu ni mengikut tuanya umur kita. Sebab tu Imam Ghazali dia kata Imam Ghazali kata, kalau nak cabut kejahatan nafsu, cabut ketika muda. Dia umpama pokok yang akarnya belum kuat. Tapi bila dah tua, nak cabut akar, dah tak boleh. Cuma kita terkeliru kadang-kadang, orang tua tu makin slow lah. Bila dulu jahat, dulu hero lah. Sekarang dah tua ni dah slow. Dia tak slow sebenarnya, dia tak mampu je. Dia mula-mula disco. Lama-lama dah melo sikit, dangdut. Betul? Kalau anda rajin pergi, saya ada kursus di Kuala Lumpur. Selalunya kursus saya di tempat jauh-jauh. Kali ni ada di Kuala Lumpur dengan sahabat. Turun, terkejut kita. Dekat dangdut ni, orang turun macam kita ni. Dekat dangdut. Kan dangdut dia slow. Dia taklah macam rock. Dia tak ada duduk. Dia slow gitu. Ini nanti sampai satu ketika dangdut pun tak boleh tu. Sakit pinggang. Slip disc. Tapi jahat juga. Akhirnya jahat dia tak boleh buat ibadat. Dia tak boleh minta maaf. Dia tak boleh buat jahat. Tapi dia juga tak mampu untuk buat ibadat. Takkan mampu. Orang tua ni macam ni, minta maaf puan dia, saya katakan, cikgu sampai tua dia tak matang-matang lagi. Budak. Boleh faham Jadi kita takut. Okey? Ada pertanyaan apa? Silakan Lepas yang depan, saya terus yang belakang InsyaAllah. Okey. Silakan. Itulah cinta makhluk. Cinta makhluk paling suci sekalipun, paling bersih sekalipun akan terpisah dengan kematian. Sebab tu ada ungkapan daripada ulama, cintailah siapa yang kamu cintai, tetapi kamu akan berpisah dengannya. Itu berpisah dengan kematian. Tetapi kita kena lihat dari segi perspektif iman dan Islam. Dalam perspektif iman dan Islam, kematian bukan satu pengakhiran. Kematian adalah satu kehidupan, satu permulaan kepada satu kehidupan yang tidak ada mati-mati. Sekali lagi saya ulang dalam Islam, kematian bukan pengakhiran. Kematian adalah satu permulaan kepada satu kehidupan yang forever, berterusan. Jadi artinya anak yang sangat mencintai ibunya, kemudian ibunya meninggal dunia, dan cinta itu kerana Allah. InsyaAllah, kalau cinta mereka kerana Allah, Allah akan satukan cinta itu di satu tempat yang lebih baik, iaitu di dalam syurga. Sebab tu di dalam Al-Quran, maaf saya tak ingat ayatnya, tetapi lebih kurang maksudnya beginilah, bahawa ahli-ahli keluarga yang masuk dalam syurga itu, mereka akan bergembira bersama ahli keluarga mereka. Itu yang kata happy family. Dapat berjumpa balik. Justru yang kita katakan, sangat sayang kepada orang yang kita dah berpisah ni sekarang ni. Kita bayangkan ayah ke, ibu ke yang kita dah berpisah dengannya, suami ke dan sebagainya, sangat sayang dengan dia. Ada peluang lagi untuk kita bercinta, untuk bertemu dia di dalam syurga. Untuk itu ada cerita, tak tahulah, ayah saya ni, ibu saya ni, suami saya ni dalam syurga ke dalam neraka, tak tahu. Boleh bantu dia, boleh bantu. Lebih-lebih lagi seorang anak. Kata ulama, niatkan semua apa yang kita buat untuk ibu. Dan ada kata ulama pula, kalau anak tu soleh, kalau anak tu solehah, tak payah niat, automatik dia sampai kepada ibu dia. Ini salah. Jadi buat kebaikan, dengar dalam majlis ni, contoh dalam majlis ilmu ni, mudah-mudahan ada kebaikan.
Ya Allah, kalau ada pahala aku duduk selama ni dalam majlis ilmu ni, bagi pahala ni pada mak. Contoh gitu. Itu satu. Yang kedua, santuni orang-orang yang disayangi oleh ibu. Santuni. Siapa dia? Mak saudara ke? Ini sebagainya. Kadang-kadang orang yang baik dengan mak kita, kita tak baik dengan dia. Jadi korbanlah perasaan. Itu yang saya katakan. Kadang-kadang pengorbanan yang paling tinggi dalam hidup ni, pengorbanan perasaan. Kita boleh korban harta. Kadang-kadang kita boleh korban duit. Tetapi nak korban perasaan susah. Betul? Itu korban perasaan. Ni mak kita ni baik dengan dia, mak saudara kita. Tapi kita dengan mak saudara kita biar betul. Dari dulu dah ada kita dan baik. Tapi kita tahu mak kita baik. Bila mak kita dah meninggal, gagah hidup, korbankan perasaan, jumpa dan korban. Kemudian yang kedua, mana kebaikan-kebaikan yang pernah dicita-citakan oleh ibu kita yang belum kesampaian. Kita dengar, aku kalau ada rezeki, kita ingatlah, recall balik. Kalau aku ada rezeki ni, aku masjid ni aku nak bina dia punya ni, gini contoh. Ada duit, kita bagi. Mana cita-cita dia, dan sebagainya. Apa cita-cita yang baik yang belum kesampaian, maka kita sampaikan. Boleh? InsyaAllah. Itu. Dan doakan selalu. Itu boleh. Doakan selalu, wajibkan. Dan rasakan satu dosa, tapi tak berdosa sebenarnya. Rasakan satu dosa. Kalau kita lepas sembahyang fardu, kita terlupa mendoakan ibu kita. Okey? Baik, silakan. Okey, ada dua lagi Ana dengan sini ya. Okey, silakan. Dah pegang mic tu silakan. Nanti serahkan mic dulu gitu ya. Minta maaf saya bagi giliran kat sini. Okey, silakan Puan. Okey, cakap aja. Cakap. Nanti kalau yang tak dengar, saya ulang soalan. Waalaikumsalam. Yang Ustaz disebut tadi dalam perandaan tahun 2015, ada menyatakan setiap 15 minit satu perceraian. 2019, 15 minit. Okey. 2015, 6 minit. satu perceraian. Ya. Okey, sekarang ni saya pun pernah menghadiri kursus perkahwinan yang dihadiri oleh budak-budak muda sekarang ni. Okey, sekarang ni perceraian agak kerap berlaku, di mana pendedahan apa yang sepatut diberikan kepada para pasangan ini. Sebab sekarang ni saya tengok dia bertujukan kepada pendedahan teori dan praktikal. Tidak ada diberi pendedahan tentang kenapa perlu berkahwin, kenapa you nak kahwin, kan? Itu yang saya fikirkan sekarang. Minta maaf ya, kalau saya bercakap nanti kalau ada tersinggung mana-mana pihak ataupun mana-mana institusi, bukan tujuan kita nak mengkritik, tidak ya. Macam mana baik pun pendekatan mesti ada sisi lain yang perlu dilengkapkan. Jadi kita kata bukan kelemahan, tetapi kita ada ruang untuk buat improvement. Kita kata be positif ya. Yang dibuat oleh JAKIM, yang dibuat oleh Jabatan Agama baik ya? Tetapi kita kena sentiasa added value. Kita kena tingkatkan. Kerana sekarang problem makin berkembang. Betul tak? Sekarang ni orang kata cabaran makin kompleks. Kalau dulu mungkin satu sudut saja, tetapi sekarang pelbagai sudut. Tetapi prinsip dia satu. Saya nampak satu perkara ya, minta maaf ya, saya berkongsi ya. Remaja-remaja sekarang tepat seperti mana tajuk ni, tapi ini tak tahulah bulan depan ke, apa tujuan cinta dan apa dia tujuan perkahwinan. Ini tak clear. Kalau kita tahu tujuan perkahwinan ya, insya-Allah kita akan mempertahankan perkahwinan tu macam mana juga. Itu yang dikatakan dalam peribahasa Melayu, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Kalau dalam kehidupan kita berumah tangga ada masalah, back to basic. Kenapa kita berkahwin? Kita kena tanya macam tu. Tetapi kenapa kita berkahwin, apa tujuan kita berkahwin ini, tidak dijawab dengan tepat. Mengikut kehendak Allah dan Rasul. Minta maaf ya. Ahli psikologi dia kata gini ya. Kalau kita tak capai sesuatu yang kita inginkan, ada dua je sebab.
Pertama, kita tidak benar-benar inginkan. Kita tak benar-benar ingin. Tidak ada burning desire. Kita tidak benar-benar inginkan. Yang kedua, sebab kita tak pay the price. Sebab kita tak bayar harga. Setiap apa yang kita inginkan, walaupun lain, dia mesti ada price dia. Jadi kalau perkahwinan, kita impikan perkahwinan yang bahagia, tetapi tak capai perkahwinan bahagia. Dua sebab. Yang pertama, kita tidak benar-benar inginkannya. Yang kedua, kita tak bayar untuk mendapat perkahwinan yang bahagia tadi. Artinya kita tak ada, dalam istilah psikologi, tidak ada burning desire, kemauan yang tinggi. Contoh, burning desire ni bukan setakat macam ni ya. Nak bahagia? Nak. Tapi kalau derita? Kalau tak derita, tak apalah. Apa nak buat? Tu tak ada burning desire. Nak syurga? Nak. Kalau buat dosa banyak ni boleh masuk neraka. Apa nak buat? Sabar je lah. Itu bukan burning desire nak masuk syurga. Betul? Yang dikatakan burning desire ni, cuba bayangkan ya. Just imagination. Minta maaf, saya ambil masa 5 minit lebih daripada masa sepatutnya. 11.30 saya berhenti. Sekarang saya ambil 11.40 sebab sebenarnya minta maaf ya. 11.40 saya on the dot saya akan berhenti ya. Bayangkan satu papan ya, yang lebarnya lebih kurang 1 kaki, dapat 1 kaki 12 inci. Yang tebalnya 3 kaki, yang panjangnya 100 kaki. Panjangnya 100 kaki, lebar 1 kaki, tebalnya 3 kaki. Diletakkan di atas rantai, semua orang dikendaki berjalan di atas papan ini tanpa jatuh. Siapa nak buat? Semua orang dalam bilik ini saya rasa tak ada exceptional. Semua akan boleh buat, betul? Papan yang sama dinaikkan tinggi sikit. Jadi macam jembatan 3 kaki tinggi. Papan yang sama, yang panjangnya 100 kaki tadi dia tu letak 3 kaki. Siapa pun berani. Sebab apa? Kalau jatuh 3 kaki tak ada apa. Papan yang sama dinaikkan lagi. Jadi 30 meter tinggi. Tinggi pokok kelapa atas ni. Dan jalan. Walaupun papan yang sama, saya rasa dalam ramai-ramai ni seorang pun dah mungkin 2-3 orang lah yang tak ada fear factor, dia boleh lah. Yang ada fear factor tak boleh. Okey, bayangkan sekarang, just imagine Menara Petronas, Menara A dengan Menara B. Dua menara tu diletakkan papan ni sepanjang tu, Menara A, Menara B. Suruh lalu. Saya rasa tak ada seorang pun berani. Betul. Just imagine saja. Okey, kita di Menara A, cucu yang kita sayangi, anak yang kita sayangi ada di Menara B. Dan Menara B sedang terbakar. Salah satu cara, satu-satunya cara untuk menyelamatkan dia ialah melalui papan tu dan bawa. Ada pergi, ramai yang pergi. Sebab tu dalam surat khabar ada cerita seorang nenek yang lumpuh-lumpuh boleh menyelamatkan anaknya, cucunya yang rumah sedang terbakar. Dalam keadaan lumpuh dia boleh ambil tu. Sebab apa? Waktu itu yang dikatakan burning desire. Boleh faham ya? Yang kita nak rumah tangga ni, bahagia ni, ada burning desire tak? Kalau ada burning desire, kita sanggup pay the price, betul? Ada sikit masalah dengan suami, boleh memaafkan, boleh ini, boleh. Sebab apa? Kita nampak, orang kata end result dia, big picture dia. Kita tak tengok sikit-sikit segmented, ada sikit Allah. Kenapa nak marah-marah ni, nak lari dia ke rumah? Dan sebagainya. Alah, suami tengking. Tengking sikit dan sebagainya. Nanti dia minta maaf lah maksudnya. Jadi kecil jadi besar. Sebab apa? Tak ada burning desire. Tak maaf ya. Jadi InsyaAllah pada bulan yang akan datang, kalau ada rezeki kita jumpa, apa yang burning desire sepatutnya kita bina dalam kita nak rumah tangga. InsyaAllah bila ada burning desire ni, InsyaAllah semuanya akan dapat kita atasi. Bukan tak ada masalah, ada masalah, tetapi kita akan, orang kata, tegak untuk menghadapi. Okey, saya raikan satu soalan. Ya. Banyak kali hadis itu dah fikir. Dan sebenarnya suami isteri kerja masing-masing, banyak kali mungkin berjaya dalam kerja masing-masing. Tapi dia fikir, observation saya, kalau yang perempuan tu dia akan ada dia akan fikir kelas-kelas. Suami tak, cara dia sebab
Ya. Jadi saya belum dapat soal. Sekarang banyak yang melakukan cerai. Jadi kenapa menjadi macam Subhanallah. Soalan ni cukup baik dan memang ada dalam fail saya untuk saya keluarkan. Ya. Kenapa perempuan semakin ke hujung semakin dekat dengan kerohanian. Tetapi lelaki sebaliknya dia makin inginkan kebebasan. Dia jadi ekstrovert. Ya. Kemudian kita lihat kenapa usia perkahwinan kadang-kadang makin ke hujung makin hambar dan akhirnya dulu satu fenomena, tapi sekarang ni bukan fenomena tu tak ada lagi, tapi tak jadi isu. Mungkin kita orang kata sweep under the carpet, kita masuk ke iaitu perceraian di waktu senja. Ini jadi masalah ni. Sebab bila kita nak kahwin, bila kita nak cerai ni kadang-kadang kita teringat. Dengar ya. Pada pasangan yang merasakan begini ya, aku tak cerai dengan isteriku ni sebab ada anak je. Itu nanti bila dah semua dah tanggungan habis, waktu tu dia akan bercerai. Dia dah. Jadi apa lompang yang kosong berlaku itu sebagainya? InsyaAllah ya, ini satu soalan yang heavy, satu soalan yang perlu perincian. Tak cukup masa 5 atau 3 minit untuk ini. Pokok bakalnya, kalau saya mati ke tuan-tuan ini tak sempat ke kita nak pergi macam ni, tak ada terhutang betul ya. Pokok bakalnya saya bagi dia punya apa ni, trust je perkara yang asas ya. Macam mana pun ya perceraian ataupun kerenggangan berlaku antara suami dan isteri, puncanya asasnya sekali ialah kerenggangan salah seorang daripada mereka ataupun kedua-duanya sekali dengan Allah. Itu dia asasnya daripada macam ya. Sama ada suami renggangan Allah ataupun isteri ataupun kedua-duanya dengan Allah ya. Jadi sebab itu sebagai rumusannya antara cinta makhluk dengan makhluk mesti ada Khalik yang menyatukan. Wabi wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah kalau ada ambil. Tapi pasti ada kelemahan dan kekurangan itu daripada saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.